Warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sekalian, apa khabar semua? Selamat beristirahat di rumah, jangan berjalan merata-rata sebab kita masih berada di dalam pandemik COVID-19. Jadi hati-hati dengan virus yang sedang melanda. Sebab apa, kalau kita terkena nanti bahaya, boleh membawa kepada kematian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah hari ini Ustaz akan terangkan tentang pelajaran yang ketiga dari buku teks ataupun pelajaran adab dan akhlak Islamiah. Boleh rujuk di muka surat 23 ya. Okey. Iaitu pelajaran yang ketiga, adab dalam keluarga. Adab di dalam keluarga. Ustaz baca yang atas ni lah, baca dan faham. Okey. Maksud keluarga, kita kena faham dulu apa maksud keluarga. Apa yang dimaksudkan dengan keluarga? Okey, apa maksud keluarga? Okey, tengok ya Ustaz dalam kotak ni. Maksud keluarga ialah kaum kerabat. Kaum kerabat. Kerabat ni kita punya adik-beradik terdekat dan saudara-saudara terdekat termasuk ibu bapa. Datuk, nenek, adik-beradik, bapa saudara dan emak saudara. Selalunya yang dekat dengan kita ni keluarga kita, ayah, ibu, ayah, abang, adik, kakak. Itu yang paling dekat. Kemudian kita ada bapa saudara, ibu saudara, kemudian kita ada sepupu. Itulah yang terdekat dengan kita. Kita ada nenek, kita ada datuk, kan? Okey, faham. Itu dia panggil keluarga. Okey, faham nak? Okey, kita tengok yang bawah ni, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini adalah hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahadan ay yubsuta lahu fi rizqihi wa yansha'a lahu fi atharihi. Okey, riwayat Imam Al-Bukhari. Apa maksud dia? Dimudahkan baginya pada rezekinya dan panjangkan baginya pada bekas. Maka dahulukan keluarga kita. Tengok keluarga yang miskin, keluarga kita yang kurang berkemampuan, keluarga kita yang memerlukan. Kita utamakan untuk membantu keluarga. Kemudian barulah kita bantu orang yang lebih, orang yang selepas itulah macam masyarakat, orang-orang miskin. Kemudian penghayatan di dalam tajuk ini ialah patuh dan taat kepada orang yang lebih tua, sentiasa berdoa untuk kesejahteraan keluarga selepas solat. Pertama sekali, Islam nak kita supaya patuh dan taat kepada orang tua. Siapa orang tua? Pertama sekali, ibu dan ayah. Kemudian, sesiapa sahaja yang tua yang berada di sekeliling kita yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Jadi, kita kena patuh. Kemudian, sentiasa berdoa untuk kesejahteraan keluarga selepas solat. Berdoalah kepada keluarga kita. Berdoa selalu. Sebab apa? Itu adalah keluarga kita. Kita kena sayangi keluarga. Okey. Baik, kita tengok ke muka surat seterusnya. Okey, tengok muka surat 25. Baca dan faham. Baca dan faham. Okey, tengok. Adab bergaul dengan keluarga. Cara kita nak bergaul dengan keluarga kita macam mana? Kita tengok balik. Kita bergaul selama ni sama tak dengan yang kita diajarkan? Pertama sekali, sentiasa menasihati ke arah kebaikan. Nasihat adik kita, nasihat abang kita, nasihat kakak kita supaya berbuat kebaikan, berbuat baik. Okey. Nasihat dia berbuat kebaikan. Jangan pula nasihat supaya membuat benda yang tak baik, kan? Ajak adik melawan cakap ibu ayah, atau ajak adik tak dengar mak suruh pergi tolong letak baju dalam mesin basuh. Contohnya kita beritahu kat adik jangan ikut. Tak boleh macam tu. Nasihat adik kita tu supaya membuat kebaikan, ikut cakap ibu dan ayah. Kemudian menziarahi jika ada kelapangan atau ketika mereka sakit. Okey, ini bagi yang sudah berkeluarga lah. Contoh kamu dah besar nanti, bila dah besar, duduk rumah dah duduk lain-lain, dah tak duduk satu rumah dengan abang, dengan adik apa semua. Waktu tu bila dapat call atau dapat berita tentang kesakitan ataupun musibah yang melanda adik-beradik, maka pergilah ziarah, pergi ziarah. Ataupun kita masih berada di satu rumah dengan ibu dan ayah kita, tapi tahu sepupu kita sakit, atau datuk sakit, nenek sakit. Bila ibu dan ayah ajak pergi ziarah, ikut. Sebab itu adalah adab di dalam Islam. Jangan kita remeh-temehkan benda-benda ni. Sebab ini adalah adab lah. Ini adalah kita punya harga diri kita, maruah kita. Kalau kita menjaga adab kita, orang akan pandang tinggi. Orang akan pandang tinggi kita punya jati diri kita tu. Orang akan dipandang mulia. Kita akan dipandang mulia oleh masyarakat, oleh adik-beradik, oleh semua orang lah. Kemudian yang terakhir di dalam adab bergaul dengan keluarga ni, menjaga tingkah laku dan percakapan supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi jagalah percakapan. Kita sekarang ni percakapan kita banyak sangat bercampur dengan benda-benda yang tak elok, benda-benda yang negatif. Cakap sikit, kita cakap ikut dan tak boleh lah cakap benda yang elok-elok, tambah-tambah dengan ahli keluarga yang lebih tua daripada kita. Jangan gelar dengan gelaran-gelaran yang buruk, jangan panggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, jangan panggil dengan nama-nama yang tidak sopan. Kalau nama dia Muhammad, panggil Abang Muhammad atau Pak Cik Muhammad. Jangan panggil oi Mat, tak boleh macam tu. Panggil elok-elok. Kalau nama dia Khadijah, panggil dia elok-elok, Khadijah, kakak Khadijah. Apa-apalah, jangan panggil jah, jangan macam tu, tak elok. Ataupun jangan panggil hoi saja, tak boleh macam tu. Jaga kehormatan orang lain, insya-Allah kehormatan kita juga terjaga. Okey, baik, kita tengok seterusnya adab dengan orang tua. Ni adab dengan orang tua.
Adab-adab dengan orang tua. Pertama sekali bercakap dengan sopan. Itu semestinya. Jangan bercakap dengan kurang ajar. Sebab bila kita bercakap dengan sopan, itu Nabi suka, Allah suka, malaikat suka. Kalau kita bercakap dengan tidak sopan, bayangkan kalau orang buat cakap dengan kita tak sopan, kita mesti tak suka kan. Ataupun satu hari nanti jika dipanjangkan umur, kita juga akan menuju ke usia yang lebih tua. Maka waktu tu kita akan ada cucu, akan ada budak-budak yang dekat dengan kita. Kita pun tak nak budak-budak ni ataupun cucu-cucu ni ataupun orang yang lebih muda ni bercakap tidak sopan dengan kita. Pasti kita akan terasa hati kan. Ingat tu. Sebab apa yang kita buat usia muda ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu Taala balik bila kita tua nanti. Jadi kalau boleh mulai dari sekarang kita belajar untuk beradab dan tidak bercakap dengan percakapan yang tidak elok. Yang kedua, tidak menyampuk perbualan mereka. Kalau orang tua-tua cakap ni, kita boleh bersembang, tak ada masalah, boleh bersembang dengan orang tua-tua kita, mencari pengalaman, mendengar pengalaman orang-orang yang lama. Elok, tapi jangan menyampuk selagi mereka belum habis bercakap. Tetapi jika kamu disoal, terutamanya nama kamu, umur kamu, tinggal di mana, hobi, jawablah benda tu. Sebab itu adalah pertanyaan, itu bukan menyampuk. Menyampuk ni, pakcik ni cerita tak ada habis lagi, kamu menyampuk. Mak ayah cakap tak ada habis lagi, kamu menyampuk tengah-tengah. Yang tu tak boleh. Tapi jika disoalkan, silakanlah menjawab. Kemudian yang ketiga, memanggil mereka dengan panggilan yang sesuai. Panggil dengan sesuai. Pakcik, kalau dia tu pangkat bapa dengan kita, panggil pakcik. Kalau dia pangkat abang, panggil abang dekat dia. Kalau dia dengan kita pangkat kakak, panggil kakak. Kalau yang sebaya, panggil nama dia elok. Jangan panggil ikut. Dan jangan dia tu pakcik dah. Dah pakcik dengan kita panggil. Contoh nama dia Muiz. Woi Muiz. Tak boleh panggil woi Muiz. Kenapa elok pakcik Muiz ataupun Pak Ngah, Pak Long, Pak Teh kan. Ada gelaran yang kita tahu, ikut kita panggil menggunakan gelaran yang sesuai. Okey, tengok yang ke 1, 2, 3. Yang keempat, memberi salam dan bersalaman apabila berjumpa. Memberi salam, Assalamualaikum sekurang-kurangnya lah, sependek-pendeknya. Dan bersalaman apabila berjumpa. Salam Islam ajar supaya bersalam. Cuma kita sekarang berada di dalam pandemik COVID-19, tak boleh salam. Tapi memberi salam boleh lagi. Memberi salam boleh, bersalaman, bersentuhan je tak boleh. Okey, jangan tinggalkan semua. Buat sikit, bagi juga salam. Kemudian, yang kelima, menerima nasihat mereka dengan hati yang terbuka. Bila orang nasihatkan kita, itu maknanya orang nampak kita punya kesalahan. Bila orang nampak kita punya kesalahan, kita terimalah benda tu, kita anggap itu adalah satu teguran. Kalau kita tak menerima teguran, tak menerima nasihat, maka bimbang sampai ke kesalahan. Orang tegur kita, jangan makan nasi gelojo. Kita, orang tua ni apa tegur aku makan gelojo. Biarlah mak aku duit banyak, dia beli bagi nasi banyak, nasi bungkus 3 bungkus, aku nak makan 3 juga hari ni. Nak makan 3 dalam masa 5 minit. Tak boleh lah, boleh je makan 3 bungkus. Tapi pelan-pelan lah kan. Contoh, start bagi contoh. Okey. Kemudian yang terakhir, meminta laluan dengan sopan apabila lalu di hadapan mereka. Nak lalu di hadapan tu, minta laluan. Tak perlulah sampai tunduk, sampai rokok, sampai nak tersujud tu tak perlu. Cuma minta laluan. Beritahu, ni saya nak lalu ni, minta laluan sikit. Buatlah syarat sikit tangan tu kan. Tak perlulah sampai kamu rokok bawah-bawah sangat. Tundukkan kepala sikit pun Alhamdulillah. Dah cukup. Itu merupakan adab. Okey, selesai. Adab dengan orang tua. Kita tengok perkara yang tidak beradab dengan orang tua pula. Okey, ni perkara yang tidak beradab dengan orang tua. Perkara yang tidak beradab ni maksudnya tak elok lah kalau kita buat. Kalau kita terbuat, kita ubah. Lepas ni jangan buat. Lepas ni jangan buat dah. Kalau kita nak buat, jangan buat. Kalau kita tengok ada adik-beradik atau rakan-rakan kita yang buat, tegur dia. Jangan buat macam ni. Ini benda yang tak elok. Benda yang tak elok ni orang membuatkan orang benci. Jadi kita suka tak orang benci kat kita? Tak suka kan? Kita nak semua orang sayangkan kita. Bila kita nak orang sayangkan kita, kita kena sayangkan orang dulu. Kita kena memberi dulu baru kita boleh menerima. Kita kena sayangkan orang dulu. Tak kira siapa-siapa pun, kita kena bersangka baik dulu. Maka insya-Allah kita juga akan disayangi. Okey, perkara yang tidak beradab dengan orang tua. Apa dia? Yang pertama sekali, bermasam muka. Macam mana bermasam muka tu? Muka kelat orang panggil, muka kelat, muka ketat. Dengan orang tua ni susah nak senyum, dengan ibu ayah, dengan mak ayah susah nak senyum. Kan, serius. Tapi kalau jumpa member-member boleh pula senyum sampai ke telinga kan. Boleh pula bergelak ketawa. Jangan macam tu. Kesian mak ayah kita kalau kita buat macam tu. Kesian pakcik-pakcik kita, makcik-makcik kita. Kesian jiran-jiran kita. Jangan bermasam muka. Kalau ada kesalahan sikit-sikit, terasa hati yang kita rasa lah benda tu, jangan simpan dalam hati, jangan bermasam muka. Tak baik. Kemudian, bercakap dengan kasar. Bercakap dengan kasar. Meninggikan suara lah. Bercakap kasar, meninggikan suara. Bercakap kurang hajar. Jangan macam tu. Jangan. Murid-murid ustaz, jangan sekali-kali buat macam tu dengan orang yang lebih tua. Jangan sekali-kali bercakap kasar. Sebab itu adalah tidak beradab. Tidak beradab. Jadi, benda ni boleh membawa kepada dosa. Sebab mulut kita, kan ada pepatah Melayu kata, kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, badan binasa. Hari ni untuk kita bercakap kasar, esok orang dah tak percaya dengan kita dah. Susah orang nak tolong kita. Orang nak sayang kita susah. Orang ada benda lebih nasi kenduri ke apa ke nak bagi. Orang tak akan pilih kita, orang pilih orang yang lain dulu. Nak ke macam tu? Tak nak kan? Jadi, ubahlah. Ubah sikap kita menjadi seorang yang beradab. Jangan bercakap dengan perkataan yang kasar. Buang. Kalau masih ada dalam diri kita suka cakap kasar, suka hati, ikut cakap ikut lepas tu, buang. Mulai sekarang bercakap dengan beradab. Tinggalkan benda-benda yang buruk, kita ambil benda-benda yang baik. Okey. Buang yang keruh, ambil yang jernih kan. Kemudian menyampuk perbualan mereka macam tadilah, menyampuk tak boleh. Kemudian melawan cakap orang tua. Ini lagi masalah. Pertama tadi bercakap kasar, kemudian melawan pula cakap orang tua. Hebat sangat kita melawan kan.
Tak boleh lawan cakap orang tua. Kemudian memanggil dengan gelaran yang tidak sopan macam tadi juga. Kemudian menengking dan berkata kesat apabila mereka menegur. Menengking. Ini bukan setakat bercakap kasar, menengking. Marah balik pula. Tak boleh macam tu. Nah, jangan macam tu. Tak boleh menengking. Kesian orang tua. Mereka pun juga ada hati, ada perasaan. Kita kena jaga. Kalau kita tak jaga macam Ustaz kita tadi, nanti kita pula sampai usia macam tu, orang yang lebih muda kepada kita pun tidak akan menghormati kita. Okey, baik. Tengok muka surat yang seterusnya. Muka surat yang seterusnya 25, 20. Okey, 26 tu dia ada kisah-kisah tu tak apa. Kita tinggal dulu, kita baca cara mentaati orang tua. Muka surat 27 nah. Okey, muka surat 27 cara mentaati orang tua. Siap nah. Okey. Pertama, selalu menziarahi mereka. Ni macam kalau kita ada datuk dan nenek, kita ikut ibu dan ayah kita lah pergi menziarahi. Kalau kita sudah berkahwin atau kita sudah berduduk di tempat tinggal atau rumah yang tidak lagi bersama ibu dan ayah kita, kita dah besar, duduk tempat lain, kahwin ke tak kahwin ke, tapi kita tak duduk dah dekat dengan ibu dan ayah kita, kena selalu menziarahi mereka. Selalu. Kalau kita masih di dalam rumah, satu rumah, tak perlulah nak menziarah mereka sebab kita jumpa setiap hari kan. Okey, sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka, doakan kesejahteraan datuk, nenek, ibu dan ayah paling utama lah. Kalau ibu dan yang ayah dah tak ada tu, doakan semoga mereka aman di dalam kubur, supaya mereka ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Setelah mereka meninggal dunia, ni yang Ustaz sebut tadi ni. Kalau ibu dan ayah dah meninggal dunia, apa kita kena buat? Mendoakan keampunan untuk mereka, doakan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kita. Kan kita tak tahu, kadang-kadang di dunia ni manusia ni dia terbuat dosa, dia tak sengaja. Minta Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Kita pun tak mau ibu dan ayah kita disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu minta ampun. Kemudian berbuat baik kepada keluarga mereka. Maksudnya orang tua ni, kadang-kadang orang tua ni, ibu dan ayah, kadang-kadang jiran kita pun tua. Dulu mereka ni bersahabat dengan ibu dan ayah kita kan. Jadi sekarang ibu dan ayah kita dah meninggal, contoh. Kemudian tinggallah orang tua ni ataupun mereka pun dah meninggal, ada anak cucu. Kita juga kena buat baik dengan anak cucu mereka. Anak cucu sahabat kepada ayah kita tadi ni pun kita kena berbuat baik. Macam tu nah. Kemudian mendoakan kesejahteraan mereka dunia dan akhirat. Doalah selalu. Kemudian meneruskan silaturahim dengan sahabat mereka dahulu. Macam saya sebut tadi. Teruskan kita bersahabat dengan rakan-rakan ibu dan ayah kita. Teruskan. Okey, tengok sikit lagi. Adab dan hak ke atas ibu bapa. Okey, adab dan hak ibu bapa kita tu ada hak yang kita perlu tunaikan. Kita kena buat benda ni. Pertamanya memelihara nama, kehormatan serta benda mereka. Melihara nama. Nama siapa? Nama ibu dan ayah kita lah. Terutamanya pelihara. Jangan biarkan orang menghina dan jangan kita membuat perkara-perkara yang akan menyebabkan orang menghina ibu dan ayah kita. Kedua, mencium tangan kedua-duanya setiap pagi dan petang. Kalau kamu yang duduk satu rumah lagi, yang masih kecil-kecil lagi, belajar lagi, cium tangan pagi, kedua-duanya pada waktu pagi dan waktu petang. Jangan lupa benda ni, cium tangan. Nak keluar rumah tu salam, waktu salam tu cium tangan lah kan. Kalau tak apa cium tangan, cium pipi ibu dan ayah. Jangan malu. Sebab apa? Sebab waktu ibu dan ayah kita masih hidup ni lah, kita nak cium, nak buat apa pun. Kalau dia orang dah tak ada nanti, kalau mereka dah meninggal dunia, kita cium pun tak ada guna dah. Mak ayah kita pun tak tahu pun, kata kita pernah cium mereka. Jadi waktu mereka hidup ni, buat yang terbaik. Cium tangan ibu dan ayah, peluk ibu dan ayah, cium pipi ibu dan ayah, cium dahi ibu dan ayah. Buat tu. Kalau yang belum buat, belajar. Beritahu kat mak, mak hari ni nak cium pipi mak lah. Hari mak tak awak hari ni. Lah mak kan duk hidup lagi, mak tahu juga kata cik cium pipi mak, cik sayang kat mak. Contoh buat macam tu. Ataupun ayah kita, berani tak buat macam tu dekat ayah? Kena beranilah. Benda ni mula-mula memang malu, tapi lama-lama insya-Allah kita akan jadi benda biasa. Biasakan benda yang baik, biasakan benda yang kita mendapat pahala, tak ada masalah. Dibolehkan dan disuruh dalam Islam. Okay. Bangun menghormati kedua-duanya apabila mereka datang. Kita tengah duduk orang tamu kan, duduk mana, mak dan ayah lalu. Kita ambil yang contoh terdekatlah, ibu dan ayah kan. Bangun sekejap tanya mak nak pergi mana, mak nak buat apa, ayah nak pergi mana, ayah nak buat apa, ayah nak minta tolong apa hari ni. Contoh Kemudian yang keempat, memuliakan mereka dan memberi apa yang mereka minta. Okey, ini terutamanya bila kamu dah dewasa, dah bekerja, muliakan ibu dan ayah, kemudian tanya ibu dan ayah apa keperluan yang mereka nak kan, apa keperluan yang mereka nak bagi. Kalau kita ada rezeki yang lebih, belikan kepada ibu dan ayah apa-apa yang mereka nak lah, benda makanan ke, perabot ke, apa ke. Kalau kita ada duit yang lebih, bagi. Kalau tak ada duit, jangan paksa diri. Kalau ada harta, ada duit yang lebih, belikan, bagi. Perbanyakkan doa dan memohon ampun untuk mereka. Okay. Kemudian berbicara dengan kedua-duanya dengan sopan dan lemah lembut. Lemah lembut tu penting, sopan, lemah lembut. Jangan kasar dan keras, tinggikan suara. Sentiasa berusaha mengembirakan dan menyenangkan hati mereka. Kamu buatlah apa-apa yang menyenangkan ibu dan ayah. Asal-asal mak ayah kamu suka apa? Suka kamu tolong dia masak? Tolong masak pagi-pagi. Ataupun tengah hari. Ataupun petang atau malam. Atau ibu suka kamu bercucuk tanam di hadapan rumah ataupun menyiram pokok bunga. Buat.
Mak ayah suka kita tolong lipat baju. Mak ayah suka apa lagi? Suka kita ni rajin membaca. Kita membaca, tunjuk dekat dia yang kita membaca. Tak apa, tak ada masalah kita menunjuk kepada ibu dan ayah kita, sebab bila kita tunjuk benda yang baik, ibu ayah kita akan merasa lapang dada dan mereka akan mendoakan kebaikan kita. InsyaAllah kita akan hidup tenang dan tidak susah. Maksudnya kita akan hidup dengan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang sentiasa sentiasa kaya. Allah SWT akan bagi kekayaan pada orang yang hormat mak, ibu dan ayah ni. Jangan ikut hati kita. Nak buat apa pun tanya dulu mak dan ayah. Bincang dulu. Benda ni elok ke tak elok? Kalau tak elok jangan buat. Kemudian mentaati ibu dan bapa dalam segala hal kecuali perintah maksiat. Taati ibu dan ayah. Selalunya mak ayah. Jadi taati mereka dalam urusan dalam apa saja suruhan ibu dan ayah kita, taatilah. Nah, okey, jadi sampai situ je kot. Okey. Untuk pelajaran hari ini sampai di situ. Ini merupakan adab kita dengan orang tua. Yang penting kita faham di sini bahawa orang mereka, mudah-mudahan dengan sebab kita menjaga adab, kita akan disayangi oleh semua makhluk di dunia, disayangi oleh masyarakat, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidup kita akan menjadi mudah dalam segala hal. Mudah untuk mencapai cita-cita, mudah untuk menjadi orang yang hebat di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.